Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasuli Rabbil Alamin wa syafi'il muznibin Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang dihormati acara majlis, pengurusi, hadian terkuasa, imam-imam Masjid Abu Ubaidah Al-Jarrah, muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, pada pagi ini 11 hari bulan 11 2023 kita dapat meneruskan majlis ilmu yang disusun atur oleh pihak Masjid Abu Ubaidah, yang sentiasa menyusun, meletak jadual majlis ilmu kepada para jemaah agar kita sentiasa mendapat kefahaman yang baik, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla, dan juga sentiasa menggilap keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Para jemaah sekalian, tajuk yang diberi perbincangan kita iaitulah tentang penawar bagi hati, ataupun bahasa Arab panggil Syifaul Qulub, penawar bagi hati. Kerana hati kita ni ada kalanya dia berkarat, sebagaimana besi juga boleh berkarat. Dia boleh berlumut, sebagaimana berlumutnya barang-barang kita apabila tidak digilapkan. Semua perkara ini berlaku dengan beberapa sebab. Berlakunya berkarat atau berlumut, atau bahasa orang Kuala Lumpur ni panggil berjerubu, dengan sebab debu yang berterbangan ataupun kabus yang meliputi. Maka apa sebab dia? Kalau jerubu tahu juga sebab, kalau berkabus juga tahu sebab. Tapi hati yang berkarat atau hati yang berlumut, maka para ulama mengatakan bisababil ghaflati wal i'radi 'anillahi subhanahu wa ta'ala. Punca dia kerana lalai. Bila kita lalai, bila kita lara, bila kita tak ingat kepada Allah Azza wa Jalla, maka hati akan berkarat. Maka bila dia berkarat, dia akan ditimpa penyakit. Penyakit inilah yang kita nak tahu, yang kita nak bincangkan, supaya para jemaah sekalian kita dapat menyelamatkan diri kita daripada penyakit-penyakit yang berbahaya. Sebab apa? Kalau penyakit lain boleh bawa ke hospital, sakit jantung ke hospital jantung, tapi sakit hati boleh membawa manusia sama ada terjebak dengan maksiat paling rendah, ataupun yang paling tinggi terjebak kepada meragui adanya Allah Azza wa Jalla, ataupun syirik terhadap Allah Azza wa Jalla. Maka di sana beberapa ilaj ataupun ubat penawar yang kita akan cari biiznillah azza wa jalla. Maka para ulama mengatakan penawar yang paling mujarab pada peringkat awalnya iaitulah istighfar, banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, menghadiri majlis ilmu, tadabbur Al-Quran, dan beberapa perkara yang kita akan sebut nanti insya-Allah. Jadi untuk tajuk ini, tuan-tuan yang ada Quran, sekarang ni alhamdulillah Quran ada di tangan masing-masing,
nak buka tak buka, itu je yang dia timbul persoalan. Cari surah Asy-Syu'ara, surah Asy-Syu'ara ayat 87, 88, 89. Ini yang kita tajuk kita Syifaul Qulub, berdasarkan kepada tadabbur ayat surah Asy-Syu'ara, 3 ayat ini. Sebenarnya ayat-ayat ini adalah merupakan doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Panjang doa dia. Ada doa dia yang kita boleh ambil, ada doa dia yang tidak sesuai untuk kita baca kerana tak kena dengan realiti. Jadi tuan-tuan buka surah Asy-Syu'ara, kita belajar tengok macam mana surah Asy-Syu'ara ayat 87. Wala tukhzini yawma yub'atsun, wala tukhzini yawma yub'atsun. Tengok doa Nabi Ibrahim itu panjang. Daripada awal muka surat, kalau ada Quran, muka surat 371, waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Nabi Ibrahim minta doa supaya Allah jadikan lidah dia tu sentiasa benar. Waj'alni min warathati jannatin na'im, jadikan aku ni pewaris syurga yang kekal. Itu kita boleh doa. Ayat 86 tu jangan kena tukar. Bukan tukar ayat Quran, tak boleh tukar ayat, tapi doa. Sebab Ibrahim kata waghfir li abi, ampunkanlah dosa ayah aku, innahu kana minadh-dhalin, kerana dia sesat. Kalau kita baca doa ni rasa berambak dengan ayah kita. Bila pula engkau sesatkan aku? Nabi Ibrahim, ayah dia tak Islam, bahkan tokeh berhala pula. Jadi maka ayat 86 kita boleh baca separuh je, waghfir li abi, ampunkan dosa ayah aku, tapi jangan kata ayah aku sesat. Jadi kalau kita jangan, Ibrahim memang wakil realiti dia begitu. Baik, ayat yang saya nak baca, nak ambil dalam tajuk kita ni, wala tukhzini yawma yub'atsun. Ya Allah, jangan engkau hinakan aku pada hari dibangkitkan. Ini kita doa. Hari-hari, pagi, petang, siang, malam, kita minta Allah SWT jangan hinakan kita bila pada hari kiamat. Kalau Allah hina, apa lagi, kemana kita akan pergi? Tak ada lagi tempat bergantung, tak ada lagi tempat kita nak tuju, tak ada lagi tempat kita nak pergi. Sebab apabila orang dihina oleh Allah, maka tak adalah kemuliaan bagi dia. Dalam doa kunut yang dibaca, wala ya'izzu man 'adait, la yadhillu man walait, wala ya'izzu man 'adait. Besar ayat tu. Cuma kita amin kat belakang, kita faham ke tidak? Itu yang menjadi masalah kita. Bukan masalah doa, masalah kita. Wala la yadhillu man walait, tak akan hina orang yang meletakkan Allah sebagai wali, sebagai pemimpin, sebagai penjaganya. Wala ya'izzu man 'adait, tak akan mulia orang yang lawan Allah Azza wa Jalla. Ini doa. Pagi-pagi kita baca, setiap hari kita baca. Bila mari musim bencana ni, imam tambah lagi, dia panggil qunut nazilah dalam doa mereka, jazahullahu khairah. Apa lagi senjata kita? Nak hantar senjata tak ada kemampuan. Kita hanya mampu menghantar doa kita. Kita kata alhamdulillah. Yang kita bimbangnya berdoa pun tidak. Kita takut. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku tak fikir doa aku ni mustajab ke tak mustajab. Itu kuasa Allah. Allah nak terima, itu hak dia. Tetapi yang aku fikir, aku berdoa ataupun tidak. Aku berdoa atau tidak. Itu berdoa kita punya, kita minta.
yang qabul Allah Azza wa Jalla. Jadi kita sekarang ni kalau berdoa pun tidak, bagaimana nak mengharapkan qabul? Bagaimana nak mengharapkan Allah Ta'ala membantu kita, tolong sahabat-sahabat kita? Kita mengatakan doalah tuan-tuan. Di antara Nabi yang banyak dinukilkan dalam hadis, dalam Quran, tentang berdoa kepada dia, kepada dirinya, kepada umat, iaitulah Sayyidina Ibrahim Al-Khalil alaihi wa ala nabiyyina salatu wassalam. Jadi sama-sama kita doakan, ambil doa ni, surah Asy-Syu'ara 87, minta Allah Ta'ala, la tukhzini yawma yub'atsun, ya Allah, jangan kau hina aku pada hari dibangkitkan di akhirat esok. Tak ada lagi ke mana kita nak akan pergi kalau dihina oleh Allah pada hari tersebut. Mana nak pergi? Tak ada tempat. La malja'a wa la manja minka illa ilaik. Tak ada tempat kita nak lari kepada Allah kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dalam banyak-banyak doa Ibrahim dia kata, yauma la yanfa'u malun wala banun, pada hari yang tak berguna harta benda, tak berguna lagi anak-anak cucu cici, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang bertemu Allah dengan hati yang sejahtera. Allahumma ja'al qulubana salima, ya Allah, jadikan hati kami ini sejahtera daripada syirik, daripada keraguan, daripada maksiat, daripada mencintai benda-benda yang mungkar. Wa tahhir qulubana minan nifaq, bersihkan hati kami daripada sifat munafik. Amin ya rabbal alamin. Hati perlu dijaga. Hari ini alhamdulillah sahabat-sahabat kita duk kempen minum minyak zaitun kerana nak jaga jantung. Minum kita. Tapi kita juga perlu kempen bagaimana nak jaga hati, qalbun ruhani. Yang ini yang menjadi tempat tilik Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah. Nabi kata dalam hati, dalam diri manusia ada seketul daging. Kalau dia baik-baik, kalau dia rusak-rusak, ala wahyal qalbu, iaitulah hati nurani ataupun jantung hati nurani yang ada dalam diri kita. Hadis ini muttafaqun alaih. Mana kalau hati ini sesat, baik, yang lain semua akan jadi baik. Wala tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun, hari tak memberi manfaat lagi keluarga dan harta benda, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang bertemu Allah dengan hati yang sejahtera. Bagaimana kita nak hati sejahtera itu macam mana? Tuan-tuan dan puan-puan, kita catat tanda sejahtera jadi apa? Yang pertama sekali, para ulama menyenaraikan sejahtera yang pertama, salimun minasyirki, sejahtera daripada syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang paling besar sekali, iaitulah tauhid kepada Allah. Tak ada yang ni, tak usah buatlah benda baik atas dunia ni, semuanya tidak berguna. Kebaikan yang dibuat haba'an mansura akan berterbangan menjadi debu yang tidak ada nilai di sisi Allah Azza wa Jalla, sebab bermula dengan syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana itulah masalah syirik bukan masalah kecil, masalah yang paling besar. Para pendakwah perlu menyatakan kepada masyarakat batasan iman dengan kufur perlu dinyatakan. Kita tidak dibenarkan untuk mensyirikkan orang, mengkafirkan orang, tapi kita menjadi tanggungjawab kita menyatakan batas iman dengan kufur. Bagi kita yang duduk Kuala Lumpur, sebuah kitab yang dikeluar oleh Pejabat Perdana Menteri Malaysia sekarang ni di bawah JAKIM, iaitulah kitab Mestika Hadis, jilid yang pertama, juzuk yang pertama. Di ujung bab yang terakhir, kewajipan menjaga akidah daripada rusak. Bagi anak, tajuk ni perlu diwar-warkan. Dan sahabat-sahabat kita di bahagian dakwah di JAKIM boleh keluarkan tajuk itu saja.
tajuk kewajipan menjaga akidah daripada rusak. Buat pamphlet, buat risalah kecil macam ni, sebarkanlah kepada masyarakat supaya orang tahu batasan iman kufur. Kadang-kadang kita nampak macam simpul kecil je perkataan-perkataan kita. Macam kita di Malaysia ni banyak perayaan orang bukan Islam yang terlibat dengan perayaan, yang terlibat dengan agama mereka, dengan i'tiqad mereka, dengan kepercayaan mereka, kita tak boleh hadir. Tapi kalau kepercayaan ataupun perayaan kebudayaan boleh diraikan. Jadi kita garis panduan perlu. Kalau tidak, macam mana kita nak tahu yang ni boleh, yang ni tak boleh? Kita bukan tahu semua. Baik. Maknanya sejahtera hati kita daripada sebarang syirik terhadap Allah Azza wa Jalla. Itu yang paling besar sekali, supaya hati kita ni bergantung penuh pada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, salim minasyak, sejahtera hati kita daripada ragu terhadap Allah, ragu terhadap syariat Allah Azza wa Jalla. Hari ini orang beriman, percaya, baca Quran, boleh ikut musabaqah Quran, tapi ada beberapa sudut tertentu kita tak berapa nak ambil yang Quran. Contohnya dalam bab muamalat, di sana ada larangan riba. Haramnya riba dalam Quran besar. Allah kata fa'zanu biharbin minallahi wa rasul wa illam tantahu. Kalau kamu tak mau berhenti juga riba setelah kamu tahu hukum dia, kamu telah mengisytihar perang dengan Allah Azza wa Jalla. Tak ada dosa yang diisytihar perang dalam Quran selain daripada dosa riba. Tapi kita tak nampak besar dosa ini sebab apa? Sebab tidak ada akta, tidak ada enactment yang mengatakan riba itu satu jenayah. Berbeza dengan rasuah. Rasuah telah diaktakan sebagai jenayah, maka dia jadi besar. Jadi kena ini akta kesalahan jenayah syariah. Masuk di bawah tu akta riba, barulah kita rasa malah riba ni. Sekarang ini kita pergi tempat pusat riba, tak rasa bersalah apa-apa, sebab tidak ada akta. Sedangkan benda tu berat, syok kepada agama sendiri. Bila mari undang-undang pusaka, ada anak orang Islam ragu pada agama sendiri. Apa Tuhan pun tak adil? Kenapa kami dua beradik, seibu sebapa, harta boleh tak sama banyak? Dipertikaikan undang-undang Allah Azza wa Jalla. Kita tak pergi lagi bab hudud. Kalau masuk dalam bab hudud lagi dahsyat. Sebab itulah di antara hadis yang Nabi sebut, di antara perkara yang pertama yang ditinggalkan oleh anak-anak orang Islam, al-hukmu, iaitulah hukum. Orang tak ambil. Penjajah masuk mana-mana negara umat Islam, yang pertama sekali disekat undang-undang syariat. Dia tak ambil. Wa akhiruhunna as-salah. Dalam hadis Nabi SAW kata beritahu, akhir simpulan dalam tanda orang Islam itu salat. Kalau hudud pun tak ambil, solat pun tak ada, kita nak kata Islam apa yang mereka pegang? Ini yang kita bimbang hari ini, Islam apa yang kita pegang? Maka penyakit yang melanda, tuan-tuan, penyakit yang melanda hati dua kategori. Yang pertama dipanggil penyakit syak, ragu terhadap Allah Azza wa Jalla, ragu terhadap undang-undang Allah Azza wa Jalla, ragu terhadap sunnah Nabi SAW. Itu penyakit syak. Satu lagi penyakit yang ni lebih dekat pada kita, iaitulah penyakit syahwat. Penyakit syahwat, ikut hawa nafsu. Apa yang dikehendaki oleh nafsu, semangat belaka. Pada telah Nabi sebut, huffatil jannatu bil makarih. Syurga dipagar dengan perkara-perkara yang dibenci oleh nafsu. Jadi kita nak masuk syurga, nak lempuh masuk pagar tu. Kalau lepas masuk pagar, alhamdulillah. Allahumma ja'alna min ahli jannah. Ya Allah, jadikan kami semua ni ahli syurga. Keluarga kami, orang yang kami sayangi, berkumpul balik dalam syurga pada hari kiamat.
pada hari yang dibangkitkan. Amin ya rabbal alamin. Wa huffatin naru bisyahawat, tapi neraka dipagar dengan syahwat, sehingga malaikat bila pergi tengok neraka penuh dengan syahwat, kehendak nafsu, malaikat kata, ya Rabbi, aku bimbang takut orang tak selamat. Tak ada orang selamat daripada neraka, sebab pagar dia, landscape dia semuanya syahwat. Maka penyakit hati melanda kita melalui dua dimensi. Satu, syok, ragu. Syok ini penyakit ini melanda siapa? Orang-orang munafik. Adapun kafir dia tak percaya terus. Orang munafik yang mengaku beriman tapi mereka penuh dengan keraguan dalam hati dia, ini yang berbahaya. Kemudian penyakit yang kedua, penyakit syahwat. Yang ini tempias dia sangat luas, terkena kepada kita yang sudah berada dalam masjid, yang selalu berulang alik ke Mekah, yang duduk dalam majlis mengaji Quran. Dia panggil penyakit syahwat. Di antara penyakit syahwat yang berbahaya iaitulah penyakit al-ghil, benci kepada orang Islam. Kita ini kadang-kadang orang kafir aman, orang Islam pula yang tak aman. Ada seorang pemuda mari kritik orang Islam depan seorang ulama salaf, nama dia Abdullah Ibnul Mubarak. Abdullah Mubarak ni radhiyallahu rahimahullah taala seorang ulama mujahid, abid. Setahun dia pergi haji, setahun lagi dia pergi berperang. Zaman dulu payah perjalanan, bukan macam kita pergi Mekah 8 jam. Dulu berbulan-bulan nak pergi. Orang mari kata kepada dia tentang orang Islam begini-begini. Syekh tanya, ya akhi, ghazawta Rum, mu telah berperang dengan Rom? Tak. Mau pergi berperang dengan Barbar, dengan Turki? Tidak. Mau pergi berperang dengan Parsi? Tak. Dia kata, Masya Allah, haula'il qaum, orang-orang kafir selamat semua daripada lidahmu, kecuali saudara Islam kamu yang tak selamat. Dah asyik dah hentam orang ya. Semua orang tak betul berlaku atas dunia, yang betul dia seorang. Ini yang jadi masalah kepada kita hari ini. Masalah ghil, masalah penyakit hati yang melanda. Itulah di antara penyakit syahwat yang besar. Yang penyakit inilah yang memporak-porandakan masyarakat, sebab berbagai-bagai tuduhan-tuduhan yang dilemparkan, berbagai tohmahan yang disebarkan, dan berbagai-bagai lagi diayah provokasi yang dihamburkan. Maka hasil daripada ini keluarlah penyakit al-hiqdu, penyakit hasad. Bila penyakit hasad ni mari, habis. Kita kena ingat dua penyakit yang berbahaya. Satu hasad, satu lagi penyakit al-kibru, penyakit sombong. Ia ni penyakit hati yang memporak-porandakan masyarakat. Dua penyakit, satu sombong, satu lagi hasad. Dua-dua inilah penyakit yang menyebabkan syaitan terpelanting daripada syurga, kerana dia takbur, tak mau sujud pada Adam dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, dia hasad kepada Adam. Kono-kono Adam ni baru mari tiba-tiba nak berduduk di depan. Dua penyakit ini. Kemudian satu lagi, salim daripada asyirkul khafi. Ini untuk ahli ibadat. Syirik khafi, syirik yang kita tak nampak, iaitulah penyakit riya dan sum'ah. Apa nama penyakit? Riya dengan sum'ah. Dua penyakit ini bahaya untuk ahli ibadat. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una nas. Orang munafik bila dia solat dalam keadaan malas, semata-mata nak tunjuk pada orang. Ada orang solat, tak ada orang tak solat. Bagaimana dengan keadaan kita? Ada orang solat ke tak ada orang solat? Kalau ada orang kita solat, tak ada orang kita solat, lagi tak ada orang lagi banyak solat, insya-Allah salim, sejahtera hati kita daripada penyakit yang besar ini. Tapi kalau ada orang banyak solat, solat sunat berkuat,
tak bergerak macam tunggu kayu, khusyuk, tak ada orang bergerak sana sini, na'udzubillah, maka itu tanda-tanda bahawa simptom riak dalam diri ada. Oh, dia kata solat tak apa nampak ustaz. Kalau sedekah kalau ada orang, tabung bergerak, banyak sikit masuk. Kalau tak ada orang, tak apa tinggi dia punya darjat. Ini juga penyakit riak di dalam kerja buat ibadat kita. Riak ni dia beza dengan sum'ah. Riak, na'udzubillah, kita minta berlindung Allah Ta'ala. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa minar riya wa minas sum'ati wa minal hiqdi. Ya Allah, bersihkan hati kami daripada sifat riya, sifat sum'ah, gila, glamour, sifat hasad dan lain-lain sifat mazmumah. Ya Rabbal Alamin, Ya Arhamar Rahimin. Ini yang kita takut. Bila kita sebut penyakit-penyakit ini, tuan-tuan dan puan-puan, doakan, minta Allah Ta'ala bersihkan hati kita. Kita doa Allah Ta'ala. Bila kita bagi sedekah, orang tengok, banyak sikit bagi. Orang tak tengok, kurang bagi. Sekarang ni setengah orang yang nak bagi sedekah dah. Kalau tak ada kamera kat depan, tak jadi bagi. Tunggu nanti wartawan mari dulu. Kita kata, kita tak tuduh semua orang. Ada orang yang perlu pada benda tu, macam NGO, sebab dia kata dia ni wakil kepada orang ramai punya dana, jadi dia perlu maklumat. Tapi biar berpada-padalah. Jangan sebuah orang kita bagi sekapik berah, habis satu keluarga orang tu dikumpul, ditayang-tayangkan, malu juga orang tu pun. Maka ini di antara penyakit ahli ibadat dua. Dia panggil arya. Riya berlaku ketika kita sedang buat ibadat, nak tunjuk orang. Tapi alhamdulillah, waktu buat ibadat tadi tak ada sifat riya. Kita kata selamat, salim. Tapi selepas tu baru nak tayang. Ini pun satu penyakit. Dia panggil sum'ah. Gila, glamour. Nak suruh orang puji kita, cari like ramai mana kita dapat. Pergi Mekah pun tak mudah. Lepas tawaf depan Kaabah, lepas menangis, siap dengan selfie lagi, ambil gambar depan Kaabah. Enggak, tayang di Facebook, alhamdulillah, baru sudah menangis depan Kaabah. Orang tak tahu pun kau duduk Mekah, tiba-tiba kau dah tayang lepas menangis depan Kaabah. Masjid Anjuk, tahajud perdana, pukul 3 pagi datang, pukul 5 masuk Facebook, alhamdulillah mengantuk hari ni, sudah dapat hadir. Tuan-tuan kena ingat, tujuan afdalus salah ba'dal faridatus salatul lail. Solat yang paling afdal sekali, solat malam. Limadha solat malam paling afdal? Sebab solat malam itu orang tak tengok. Tiba-tiba kita pula pergi tayang, orang kita tengok. Kita kata ini rujuk balik kepada hati kita. Di mana keadaan kita, salim tak salim hati kita daripada sifat riya, sifat sum'ah. Sum'ah ni senangnya, terjemahan mudah dia panggil gila glamour, gila share, gila dia punya like. Jadi benda-benda ibadat tak payah tayang lah. Tayang benda-benda lain okey lah. Kita pergi jumpa kawan, ziarah orang. Allahu Akbar. Jadi itu di antara nama salim. Salim untuk ahli ibadat, salim untuk masyarakat, dan sejahtera hati kita ni daripada sebarang bentuk dosa, sebentuk karak itu. Apa dia karak? Segala maksiat yang kita buat, semuanya akan karak dalam hati. Na'udzubillahi minal khuzlan. Kita minta Allah Ta'ala jauhkan kita daripada ditinggalkan begini tanpa panduan, tanpa bantuan, tanpa nusrah. Maka kita akan jauh daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah Ta'ala puji Nabi Ibrahim sebab apa? Tadi kita mula dengan doa Nabi Ibrahim AS. Allah Ta'ala puji Nabi Ibrahim sebab Ibrahim ini mempunyai hati yang sejahtera. Ibrahim pemilik hati sejahtera. Nabi lain sama, tapi ikon, kata bahasa orang muda-muda ni, ikon. Bahasa Quran kata uswatun,
contoh yang kita nak ambil, model yang kita nak ikut, iaitulah Nabi Ibrahim AS. Allah sebut wa Ibrahim alladhi waffa, Ibrahim yang telah menunaikan janji dengan Allah Azza wa Jalla. Maka selamatnya Ibrahim, semua arahan Allah Ta'ala tak pernah dia bantah. Tak pernah dia bantah. Waktu dia kecil lagi, dia lawan dengan keluarga dia sampai dia kena campak dalam api, bakar dalam api, masuk dalam api. Bila dia sudah tua, umur 80 tahun, diarahkan supaya berkhitan. Khitan Nabi Ibrahim. Kemudian apabila dia tua dah baru dapat anak Ismail dengan mak dia Hajar, diarahkan bawa ke Mekah, tinggal di Mekah. Tinggal di Mekah. Bila dah besar, apa jadi? Diarahkan supaya sembelih anaknya Ismail. Mana bertalu-talu Allah SWT beri kepada Nabi Ibrahim AS ujian, sehinggalah sampai kepada hari kiamat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi SAW beritahu, yalqa Ibrahim sallallahu alaihi wasallam azara yaumal qiyamah. Hari kiamat esok, Ibrahim jumpa ayah dia Azar. Ayah dia Azar penuh dengan debu, mana penuh dengan kehinaan, dengan debunya, dengan kotornya, dengan muka yang masam macam-macam. Ibrahim bila tengok ayah dia panggil ya abati. Atas dunia dulu, waktu dia berdebat dengan ayah dia tak panggil bahasa yang kasar, dia panggil ya abati, wahai ayahku. Di akhirat esok jumpa ayah dalam keadaan hina, dia kata ya abati, wahai ayahku. Ibrahim punya adab. Alam aqul laka la ta'sini. Saya dah cakap dulu di atas dunia dulu, jangan langgar ajaran yang saya bawa. Tapi ayah tak ingat. Ayah dia jawab apa? Al-yawm falan a'sika abadan. Hari ni aku akan ikut semua yang kau nak. Ibrahim kata dah tamat tempoh. Kita nak beramal, kita nak jadi baik atas dunia. Akhirat bukan lagi waktu amal, waktu menerima balasan. Akhirnya Ibrahim berdoa, ya Rabb, alam ta'iduni annaka la tukhzini yawma yub'atsun. Ya Allah, bukankah engkau janji, doa aku di atas dunia dulu aku minta wala tukhzini yawma yub'atsun, jangan engkau hina aku pada hari kiamat ni. Apa jadi? Wa ayyu khizyan akhza min abi. Apa lebih hina seorang anak bapak dia dalam keadaan macam ni? Hina di akhirat. Bila Nabi Ibrahim mengadu pada Allah SWT, menuntut janji dia, Allah Ta'ala tak akan hina dia pada hari akhirat. Tiba-tiba Allah kata, ya Ibrahim, unzur ila tahta rijlaik. Mu tengok bawah kakimu apa ada. Ibrahim tengok, ayah dia tadi dah bertukar rupa. Bertukar rupa jadi hayawan. Orang pun tak kenal lagi Azar. Kalau orang tengok tak kenal. La haula wala quwata illa billah. Bertukar rupa, wa yu'khadhu biqawaihi fayulqa finnar, dipegang kaki, campak dalam neraka. Itulah doa Nabi Ibrahim alaihi salam, wala tukhzini yauma yub'atsun. Kita juga minta supaya Allah Ta'ala tidak hina kita di akhirat. Allah Ta'ala tidak hina kita di dunia dengan tidak melakukan maksiat. Allah tak hina kita dengan dunia dengan kita tidak terjebak dengan perkara mungkar, dengan perkara-perkara yang tidak baik. Apa lagi yang kita nak atas dunia ni selain daripada memiliki hati yang sejahtera? Maka al-qalbus salim, hati yang sejahtera, di dunia pun dia selamat, di akhirat lagi selamat. Kenapa? Dalam hadis Nabi kata apa? Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala amwalikum. Allah Ta'ala tak tengok kepada rupa kamu, tak tengok kepada harta kamu, walakin yanzuru ila qulubikum. Allah Ta'ala nak tengok kepada hati kita dan amalan kita. Bila hati kita baik, alhamdulillah. Amalan kita baik tak? Baik. Tuan-tuan kena tanda. Mana-mana amalan, ini dia panggil, bahasa kita sekarang ni orang panggil parameter.
miqyas, parameter satu-satu amalan nak jadi baik mesti ditimbang dengan dua perkara. Yang pertama, kita kena ikhlas ikut apa yang diarah oleh Allah Azza wa Jalla. Ikhlas kita buat. Jangan ada riak, jangan ada sum'ah, jangan ada takabur. Kita buat semata-mata kerana Allah. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam ibadat tak boleh reka. Yang boleh rekanya dalam kerja buat. Nak reka kereta, nak reka rumah, nak design, buatlah macam mana pun asal kamu selesa. Tapi dalam ibadat kita hanya diarahkan untuk ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kata Syekh Al-Fudail Ibn Iyad, seorang tokoh tasawuf yang begitu besar, dia kata manusia ni syarat kita, amalan kita nak dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla, iaitulah dengan apa? Dengan kita melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, mengikut yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah, amalan-amalan yang diajar oleh Nabi banyak. Satu lagi mampu dibuat. Kalau ada jenis amalan yang pelik-pelik, yang berat-berat, sampai nak berzikir kena bertapa dalam gua, itu tidak ada dalam sunnah. Yang ada sunnah senang, mudah. Inna ad-dina yusrun, Nabi SAW bagi tahu, agama ini mudah. Tapi kata para ulama, jangan mempermudahkan agama. Beza. Agama itu mudah, maknanya senang, mampu dibuat oleh orang. Kita solat wajib berdiri, tak mampu duduk, tak mampu baring, tak mampu lagi dengan isyarat je solat. Subhanallah. Wajib puasa, wajib. Tapi doktor kata awak tak boleh puasa tahun ni sebab sakit, uzur. Boleh tangguhkan, boleh diganti. Fa indatu min ayyamin ukhra, pada hari lain bila dah sembuh ganti. Kalau tak sembuh juga macam mana? Sampai mati, tak payah ganti. InsyaAllah tajuk ni saya akan ulas panjang dalam kitab kita, Anak Kunci Syurga di Masjid Negara kejap lagi. Kebetulan tajuk dia fidyah. Fidyah puasa, ganti puasa. Bagaimana orang yang wajib ganti, orang yang digugurkan pergantiannya apabila dia sakit yang berterusan sampai mati, tak ada ganti. Orang yang sakit daripada Ramadan sakit sampai ke mati, tak sembuh-sembuh, maka tak payah ganti, tak payah bayar. Itu sebagaimana diputuskan oleh ulama ummah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah kata tak payah ganti. Hadal yusrun. Tapi kalau puasa macam solat, wajib kena buat walaupun sakit, jawabnya bulan Ramadan kita kena gali kubur awal-awal lagi. Kalau tidak, tim kubur tak sanggup dia. Tak sanggup nak gali. Ramai mati lebih pada Covid lagi. Baiklah. Oleh kerana isyarat sudah datang, kita akan tutup dengan apakah ilaj, apakah penawar, apakah ubat yang paling mudah, yang simple, yang mampu dibuat oleh kita semua, insya-Allah. Kata di para ulama, qaswatul qulub, hati yang keras, ilajuha al-istighfar wa taubah, istighfar dan banyak taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Timbul soalan, nak istighfar dulu ke nak taubat dulu? Soalan ni menarik. Nak istighfar dulu ke nak taubat dulu? Kata di para ulama, dia kata kita tengok macam kain. Kain kita ni kotor kuat ke tak ada kotor? Sekadar oleh kerana kita pakai pagi tadi sampai petang, tak kena sebarang kotoran, tapi dah berpeluh. Maka dia kata kalau kain tu kotor banyak, perlu kepada klorok, perlu pada air, direndam dengan air panas, rendam satu malam baru basuh. Tapi kalau kain tu dah bersih, sekadar basuh nak hilang peluh je, cukup dengan kita letak wangi. Apa dia maksud? Maksud dia para jemaah sekalian, kalaulah kita ni, hati kita ni berkarat, berzikir pun tak nak, baca Quran pun tak lalu, solat tak pernah khusyuk, maka kita mula dengan taubat. Nabi dalam hadis Nabi kata an-nadamu taubatu, menyesal tu taubat. Jadi nak bertaubat dengan mula dengan penyesalan. Astagfirullah.
Ya Rabbi ya Karim, berapa banyak aku dah buat dosa. Nikmat yang Engkau beri kepada aku begitu banyak, tapi kenapalah kita mula menyesal, mengulang balik, mengenang balik dosa-dosa kita yang lepas, menitis air mata penyesalan. Bukan menyesal kerana ditangkap oleh pengawal jabat agama. Taklah saya bergurau. Saya kata kategori taubat ni banyak. Yang pertama yang kita nak taubatan nasuha, itu yang sepatutnya. Yang kedua dia panggil taubat main-main ya. Orang Kelantan kata taubat ulu golok. Yang terbaru ni dia panggil taubat terak. Ini tak jadi. Tahu taubat terak macam mana? Dah ditangkap oleh polis, ditangkap oleh umat agama, duduk atas terak, kan dia taubat masa tu. Taubat cik, tak buat lagi. Taubat tak taubat pun longkak dululah masuk. Itu dia panggil taubat terak. Itu lain. Mudah-mudahan dia taubat sungguh lepas tu. Tapi yang kita naknya taubatan nasuha, taubat yang benar, taubat yang sungguh-sungguh, insya-Allah. Dengan kita menyesal, kemudian kita istighfar banyak-banyak. Nabi SAW, Nabi kata, innahu la yughanu ala qalbi. Aku rasa keras hati aku ni. Rasuli Rabbil Alamin wa syafi'il muznibin yaumal qiyamah. Dia kata hati dia keras. Subhanallah. Fa astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Aku istighfar setiap hari 1 kali. Di antara istighfar Nabi, Rabbighfirli wa tub alayya. Tulis. Rabbighfirli wa tub alayya. Ampunkan dosa aku, terimalah taubat. Dua patah ni ya, dari sudut mulutnya, dari sudut tindakan, kita menyesal, kita semak balik benda-benda yang tak betul kita tinggalkan, dan kita berazam untuk tidak balik semula ke mengerjakan maksiat. Jadi Nabi kata la yugha, maknanya aku rasa keras hati aku ni, aku minta ampun dengan Allah Ta'ala 100 kali. Lain riwayat lain kata 70 kali. Ibn Umar kata, kami dengar. Aku dengar dalam satu majlis duduk dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Sempat kau tulis Rabbighfirli. Tak usah tulis, ingat lalu boleh. Cuba kata Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Ulang sekali lagi. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Ingat dah. Ya kalau kita install lalu dia ingat. Tapi kalau duk main tulis-tulis ni macam nombor telefon juga. Kalau beli tak hafal lalu kedai sampai tua pun tak ingat. Orang tanya berapa nombor cik? Dia buka telefon dia cari saya. Tak. Itulah. Sekali lagi. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Allahumma ja'alna minat taibin. Ya Allah, jadikan kami ini orang yang bertobat, wa minal mustaghfirin, daripada orang yang sentiasa beristighfar, wa la tukhzina yaumal qiyamah, jangan engkau hinakan kami, keluarga kami pada hari kiamat. Ya Allah, rezekikan kami, anugerahkan kepada kami layak mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya Allah, pada saat ini juga kami berdoa supaya engkau turunkan rahmat-Mu, bantuan-Mu kepada saudara kami di bumi Palestin, di bumi Gaza. Allahumma alaika bil yahudil ghasibin wa man syayahum. Ya Allah, ambillah tindakan ke atas Yahudi, kuncu-kuncunya di timur dan di barat. Ya Allah, turunkanlah azab-Mu ke atas pokok Yahudi yang jahat, yang telah membunuh, yang telah mengganyang saudara kami di bumi Gaza, di bumi Palestin, dan di mana saja di atas dunia ini, ya Rabbal Alamin. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab, ihzimil yahudal ghasibin wa man sya'ahum, ya qawi ya matin, ya jabbar ya muntaqim, ya zal jalali wal ikram. Rabbana atina rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq, Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa minar riya wa minas sum'ati wa minal ujubi wa min amradil qulub, ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.